Tak apa dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan harus bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya perempuan, laki-laki, dan dengan yang kurang, yang tiada kupu bagi sahaya sekalipun. Dan harus manasah bagi penghulu itu mengkahwinkan sahaya dia, sahaya puai dia. Kahwin dengan siapa? Dengan laki-laki. Laki-laki itu maf'ul ataupun majrur. Kahwin dengan seorang lelaki. Allah sawab dengan sahayanya yang laki-laki. Itu lebih gitu. Allah sawabnya dengan sahayanya laki-laki. Itu ada jatuh situ. Suruh baiki apa tak baiki, duk dengan apa. Ngaji tu suruh baiki. Kahwin lelaki mana dengan sahayanya lelaki. Jadi hamba sama hamba dia. Hamba puai pun hak dia, hamba lelaki pun hak dia. Kedua-dua tu hamba dia. Tiba-tiba dia nikahkan hamba puai dia dengan hamba lelaki dia. Ada baik itu. Dan dengan tu ada dan situ. Dan dengan makna dan dengan laki-laki yang kurang boleh. Mana boleh harus bagi penghulu mengkahwinkan hamba perempuan dia sama lelaki tu sama hamba lelaki dia. Dan harus juga dia kahwinkan hamba perempuan dia dengan lelaki yang kurang. Boleh. Mana masalah hamba adalahnya harus dia kahwinkan hamba dia dengan lelaki yang kurang. Yang kurang mana lelaki yang kurang. Apa mana kurang? Yang tidak patut, yang tidak kupu dengan dia. Tafsir maknanya kurang, yang tiada kupu bagi sahaya. Itu. Harus. Binasanya likung dia, lebih. Binasanya walikung. Mana lebih ke binasanya? Mana dengan itu dengan yang kurang, yang tiada kupu bagi sahaya sekalipun. Mana tak kupu. Laki hal lain tu kurang. Hamba ni nak ilahnya keturunan orang mulia masalah. Keturunan orang besar-besar. Tapi pergi mana dapat kita buat buat gundik lah, buat sahaja lah. Pada cerita dulu ke, peperangan dulu. Banyak anak-anak raja kau jadi hamba ke. Berarti mana keturunan tu tinggi. Mulia. Sah tak apa. Hamba dia boleh. Tetapi tidak harus dinikahkan. Tidak harus, sebenarnya tidak sah. Bagi siapa? Bagi penghulu. Jadi pula haram. Tidak sah lagi pula haram. Bagi penghulu dinikahkan, mana menikahkan dengan orang yang majzum. Tak boleh. Orang yang penyakit juzam. Majzum mana orang lelaki yang ada penyakit juzam. Yang penyakit bala, penyakit sopok. Penyakit putih di kaki tangan tu. Tak boleh. Juzam tak boleh. Dan balau. Balau situ tulis. Bukan belu. Bukan yang baca belu. Balau. Penyakit bala. Mana penyakit bala tu? Penyakit baros ni. Supaya cicak dah tengok tubuh ada. Putih. Tak harus. Dan orang yang gila tak harus. Tak sah tu. Tidak harus dinikahkan dengan orang yang majzum dan balau. Dan orang gila dengan tiada reda sahaya itu. Tapi kata tak sah tu tidak harus dengan tidak redanya.
sahaya perempuan itu. Kalau hamba dia setuju, tak apa, biarlah. Saya asal boleh suaminya, penyakit juzam ke, penyakit baros ke, penyakit apa pun tak apa. Tak apa. Dah. Itu dah. Kalau ada penyakit tu, kalau dia reda tak masalah. Kalau ada reda tak masalahnya. Masalahnya tak reda lah. Tu. Wis, kita banyak jatuh tu, banyak salah tu. Kita baiki mula lah. Habis. Dan harus bagi waliul mal. Waliul mal harus bagi orang yang memerintahkan harta. Harus bagi waliul mal, orang memerintah harta tu. Memerintah harta bagi orang lah. Harta orang. Dia dok memerintah harta orang, dok jaga harta orang. Iaitunya waliul mal, bapaknya bapak seorang, ayah dia. Dan neneknya nenek seorang. Tu nenek dia. Tu waliul mal lah. Harus apa dia? Mengkahwinkan fa'il. Harus bagi waliul mal orang yang dok jaga harta ke budak tu. Ke anak dia, harta cucu dia. Waliul mal. Kalau waliul nikah tu tak ada masalah dah. Waliul mal lah ni. Mengkahwinkan sahaya anak. Idafah mana bi, mana li. Sahaya bagi anak, hamba anak. Jadi anak dia adanya hamba. Tiba-tiba dia nak nikahkan adalah hamba bagi anak dia, boleh tak? Boleh. Harus mengkahwinkan sahaya anak tu. Lagi yang cik, lagi atas badannya sahaya. Lagi pula sahaya mana? Atas badannya anak dah. Anak yang kecil, mana lagi yang kecil? Sifat tu. Yang kecil tu mana sifat dia anak? Sahaya bagi anak mana? Anak yang kecil lagi tu, mana gitu. Sahaya bagi anak lagi yang kecil. Baca gitu. Jadi kita nak baca bokah payah sini. Nak baca sama gitu. Mana mengkahwinkan sahaya anak lagi yang kecil. Mana anak masih kecil lagi. Anak dia kecil lagi, anak yatim dia. Anak lelaki dia ke, anak perempuan dia ke, dia ada hamba. Kerana dapat pesaka masalah. Anak tu dapat pesaka milik hamba. Tiba-tiba hamba tu nak nikah, boleh tak? Pak dia atau nenek dia nak nikahkan hamba tu, boleh? Atau sahaya anak perempuan. Sebab tu maknanya, situ maknanya anak bukan lagi dak. Kalau eloknya lelaki, aulanya. Tapi itulah. Aulanya bukan lagi dak. Maknanya iaitu bapaknya dan neneknya mengkahwinkan sahaya anak laki-laki yang kecil. Gitu. Bukan lagi dak, laki. Mana anak laki dia kecil lagi. Lepas tu ada hamba, boleh pak dia tu nikahkan hamba tu. Kahwin hamba tu. Kahwin ikut orang lah, anak kecil lagi. Dia bukan kahwin dengan penghulu dia. Anak kecil tu, anak lelaki tu penghulu. Sayyid dia, ketua dia. Adapun tu sahaya tu pesadah lah. Dia nikah. Pak nak nikah sahaya tu. Boleh. Atau sahaya perempuan ni. Atau sahaya perempuan maknanya sahaya anak perempuan. Ni anak lelaki, ni anak perempuan. Lelaki. Lagi yang kecil mana masih kecil lagi. Yang kecil mana lagi kecil lagi. Yang masih kecil lagi. Anak perempuan dia kecil lagi, ada hamba. Tiba anak atau tiba-tibanya ayah dia ataupun nenek dia nak kahwinkan hamba tu, boleh tak? Boleh. Dan anak yang safi. Ini atas badannya. Yang kecil tu. Yang lagi kecil hak yatim tu. Mana mengkahwinkan sahaya anak yang safi. Yang safi tu sifat pada anak tu. Yang safi tu mana anak yang safi. Kalau tu atas pada anak tu. Ini sahaya anak. Dan anak yang safi maknanya sahaya bagi anak yang safi. Sahaya bagi anak safi, anak yang bazir harta. Mahjur alaih bisafah. Mahjur alaih tu. Anak dia tu ilahnya mubazir harta. Tiba-tiba ada hamba dia, maka pak dia boleh nak nikah hamba dia. Boleh. Sah. Dia demikian lagi harus mengkahwinkan anaknya anak bapak tu. Boleh, anak bapak pun boleh. Anak dia sendiri boleh. Ni babi aula hamba dia. Ada panggil waliul mal. Kerana apa? Kerana pak dia dok jaga harta dia.
Lepas tu hamba tu alananya harta bagi anak, sebab tu sah. Hamba adalah anak tu harta bagi anak. Apalah itu harta bagi anak, berarti harus bagi pak tu nak nikah kerana dia tu duk jaga harta dah. Hamba tu milik anak dia, harta anak dia. Sebab tu harus bagi ayah dia atau nenek dia nikahkan hamba bagi anak laki dia atau anak puai dia. Sama safih ke ataupun kalau tidak safih ke, tak kira lah, boleh dan muksud kita dah. Kerana apa? Kerana hamba itu tu milik bagi anak dia. Lepas tu pak dengan nenek tu adalahnya waliul mal. Dia jaga, boleh, tak masalah. Dan demikian lagi dia tanya hakim. Dah baca lakah ni. Demikian lagi hakim. Seperti bapaknya juga ni panggil tafsir wajah syabah demikian lagi. Demikian lagi hakim. Ke mana? Seperti bapaknya juga. Seperti bapaknya takkik atau tafsir bagi demikian lagi. Maka hakim sebuah bapak lah. Mana boleh? Hakim boleh kerana hakim tu masuk waliul mal ke? Diberitakan harta bagi tu rakyat dia. Maka ketika itu hamba bagi rakyat dia. Hamba bagi rakyat dia yang kecil-kecil lagi, maka dia boleh nikah. Supaya ada tafsir itu dah. Bapaknya pada tafsir itu. Atau pada nikah tersebut. Tetapi sungguh pun kata supaya. Tetapi tidak harus, mana tidak sah. Tiada harus, ini tidak sah. Ingatlah kita ngaji bab akad nikah, bab jual beli ni, nak jaga tak haruh tu. Sah ke tidak, nak jaga situ. Takut dia tanya tak harus sah tak? Tak, tak sah. Bapa atau neneknya mengkahwinkan sahaya anaknya, jenis sahaya bagi anak dia. Ini mengkahwin ai dengan ijbat dah itu. Kahwin dengan ijbat. Mana nak paksa? Nak paksa sahaya tu nikahkan sahaya anak dia. Anak mana sifat yang kecil bukan sahaya tu. Yang kecil tu sifat pada anak. Tengok sininya dia tak sepuh atas dah. Anak yang kecil lagi. Lagi sayyib. Lain pula anak yang sayyib. Sayyib tu sifat ada anak tu. Anak yang kecil lain pula anak sayyib. Anak janda dah. Anak dia kecil. Tiba dia pun nak paksa nikah hamba tu. Anak tu kecil lagi. Lain pulaknya dia dah janda dah anak tu. Kecil janda lagi. Mana dah hilang fikir dah. Dah hilang darah dah. Tiba dia pak nak paksakan nikah hamba bagi anak tu. Boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Kerana kedua-duanya mana sahaya dengan anak tu. Kedua-duanya sahaya dengan anak tu tiada harus mengkahwinkan anaknya. Mana ni? Kerana keduanya itu tiada harus mengkahwinkan anaknya. Kerana keduanya iaitu nenek ataupun bapak tu. Gitu. Kerana keduanya nenek bapak dan bapak tu. Tidak harus mengkahwinkan anaknya ini dan cucunya. Maknanya adalah kalau anak dia kecil lagi. Jadi maknanya dia panggil mulia. Mana mudhaf, mulia sebab mudhaf ilaih. Mulia sebab mudhaf ilaih. Makanya mudhaf ilaih dia anak. Paksa nikah apabila anak tu kecil lagi dan lain pula sayyib. Kalau anak kecil tapi anak tu adalahnya tu bikir, tak masalah harus. Tapi kalau anak kecil pula anak tu adalahnya sayyib dah janda dah. Harus tak pak dan nenek paksa nikah tak boleh. Kerana apa? Kerana orang minta izin, pak izin kerana dia kecil lagi. Maka sama juga apa yang mudhaf pun ilaih tak boleh dipaksakan, maka mudhaf pun tak boleh dia paksakan, iaitu hamba dia. Dia panggil mulia mudhaf sebab mudhafin ilaih. Tu. Maka sini tak boleh. Sebab apa? Ilak dia katanya tak sah nikah. Apa tak harus bagi pak atau nenek tu kahwinkan hamba anak? Dah. Jawabnya, kerana pak dan nenek tu tak harus kahwinkan anak dia. Masa dia kecil lagi atau itunya. Situ habis. Ya dah, sebab tu mudhaf ilaih tu. Nak mulia kita mulia terkadang kerana mudhaf ilaih supaya rumahnya baitillah. Allah mulia maka rumah pun mulia. Kita nak masuk duduk rumah Allah, nak sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Kerana Allah mulia, maka mudhaf ilaih mudhaf mulia situ dah. Supaya kalau kita pergi dengan tok tok kita mulia masalah. Syekh kita mulia masalah dah orang hormat makan ni maja. Kita pergi sekali boleh makan dah, tak baik. Tak baik mengikut mat kalau itu maknanya kita boleh makan agak, sedap agak. Tu. Begitu nah. Maka sama agak apa ni penghulu dia tu adahnya tak boleh dia paksa, maka hamba pun tak boleh dia paksa tu maksud gitu.
Maka tiada harus pula mengkahwinkan sahayanya anak. Dan jika ada sahaya itu bagi safih, mana baginya tu anak yang safih sekalipun, maka tiada harus wali safih itu mengkahwinkan melainkan dengan izinnya, izin safih tu. Wali safih bukan wali yang safih, wali bagi anak yang safih. Wajib dapat tu. Ia tanya, tiada harus mengkahwinkan anaknya habis kat tu. Maka tiada harus sila pula tidak sah. Tidak harus, tak sah dan haram. Haram tak sah pula mengkahwinkan jenis oleh bapa ataupun nenek tu. Nikah siapa dia? Sahayanya. Sahaya siapa? Saya anak. Ada hati dia. Dia panggil tafriq. Dia maka tiada harus mengkahwinkan tu tafriq padanya. Tiada harus mengkahwinkan anak tu. Apabila tidak harus bagi keduanya mengkahwinkan anak dia, cucu dia, maka tidak harus juga mengkahwinkan sahayanya. Sahaya bagi anak tu. Tu tafriq situ. Ya dah? Kat tu habis. Dan ada jika ada sahaya itu habis suku tu, istilah situ. Asal ni jawab tafriq situ, maka tiada harus pula mengkahwinkan sahayanya. Apabila tidak harus mengkahwinkan anaknya, ada penghulu maka tak harus juga mengkahwinkan akan sahayanya. Tu wakah situ baca. Cara baca wakah tu, kalau tahu tafriq lah. Maka nak tengok situ, maka tu sakut masalah dulu dah. Kalau maka ini sakut masalah dulu panggil tafriq dia. Ini apabilanya tidak harus keduanya mengkahwinkan anak dia, paksakan anak dia yang kecil yang sayyib tu, maka tak harus jugalah mengkahwinkan akan hamba bagi anak tu. Habis. Dan jika ada sahaya itu bagi safih, mana sahaya itu milik bagi safih, bagi anak yang safih, bagi anak yang mahjur alai sebab safih, sebab mubazir harta, maka tidak harus wali safih, ini wali bagi safih bagi situ. Tidak harus wali safih, mana wali bagi safih iaitu ayah dia ataupun iaitu nenek dia, bagi anak dia atau cucu dia safih. Tidak harus apa mengkahwinkan, tak boleh kahwin apa? Kami hamba tu. Kahwin jenis kahwinkan sahaya tu. Melainkan dengan izinnya, izin apa? Izin apa? Dengan izin apa? Saya ada baik turunya, izinnya izin saya. Tapi ada baik sendiri. Dengan izinnya izin safih tu. Minta izin safih kerana safih tu dia boleh izin. Cuma ialah harta dia disekatkan oleh kerajaan. Kerajaan atau hakim tu dia hukumkan atas dia, menghukumkan atas dia mahjur alai. Maka bila itu harta dia semua tak luluh. Ini tak luluh segi harta. Tapi dia sinya izin dia. Kerana hamba-hamba dia. Nak minta izin dia kak. Nak minta izinnya izin bagi safih tu, bagi anak yang safih tadi. Wes. Dan jika ada sahaya itu bagi perempuan yang balighah, kalau milik bagi perempuan yang dah balighah dah, rumah hamba banyak dah, maka mengkahwinkan dia akan sahaya tu. Ia maknanya penghulu puai. Kalau penghulu lelaki tu penghulu tu jadi tu wali. Ini penghulu ni adalah orang puai. Tiba-tibanya hamba puai pun nak nikah. Hamba puai pun nak nikah agak. Maka mengkahwinkan dia itu orang jadi oleh orang fa'il. Kahwinkan dia oleh orang yang mengkahwinkan penghulunya, penghulu bagi sahaya tu. Jadi masuk penghulu dia puai tu nak nikah, siapa jadi wali dia? Tengok. Ada Zainab, ada hamba seorangnya namanya tu Asma masalahnya. Asma hamba, Zainab penghulu. Maka Zainab nikah tu siapa jadi wali dia? Orang mana yang menjadi wali kan nikah bagi Zainab, maka orang itulah yang jadi wali nikah bagi penghulu tu. Bagi tu sahaya tu. Bagi Asma tu. Tengok pak dia ke? Masa dia hidup tu nak tengok siapa dia jadi wali dia. Masa hidup tu, siapa jadi wali tu? Maka wali itu dah yang mengkahwinkan akan hamba tu. Seperti yang telah tersebut dahulu bercaranya lepas dah. Caranya dulu banyak kali dah. Habis. Tetapi dia syaratkan izin penghulu bagi sahaya, iaitu pada perempuan yang balighah nak minta izin dia. Walaupun wali contoh katanya adalah ayah. Penghulu ini yang nak nikah adalah ayah dia yang jadi wali, sebab ayah ada lagi masalahnya. Makanya masa hamba bagi perempuan itu nak nikah pun ayah dia ke? Ayah penghulu tu. Cumanya syaratnya ayah bagi penghulu saat ni mesti nak minta izin anak dia dulu kerana milik anak dia. Bona tu Zainab, ayah nak nikah tu Asma hamba mung tu, dengan tu sianu ni. Boleh tak? Ya tak boleh.
Minta izin dia kerana milik dia. Pak nak panah-panah tak boleh. Pak boleh jadi wali tapi no syarat minta izin bagi anak dia kerana hamba tu anak dia. Mana tu hamba tu adalahnya milik bagi anak dia. Habis. Dan jika ada perempuan itu setengahnya sahaya. Itu mubah'. Lama nak kalau puan tu alahnya separuhnya merdeka. Dan separuhnya hamba lah. Bahaya tu je tak payah ni, ibarat tak payah. Cuma kita perhati dengan sikit. Sebab tu kalau ngaji kita ni bab hamba luah. Kita ngaji kita Arab tak sakit kepala ni. Kita ngaji kita nidah, ngaji bab hamba tak sakit kepala. Sebab besar dengan ada. Kalau tidak sakit kepala tu. Ngaji bayuri ke, ngaji pun bab hamba sakit kepala dah. Mau ngaji handinas ni lah. Sebab dia terjemah dah. Dan jika ada perempuan itu setengah perempuan itu sahaya panggil muba'ah. Hamba muba'ah. Kalau hamba puan itu daripada hamba muba'ah. Dan setengahnya madih ke hamba muba'ah lah. Maka mengkahwinkan ini akan dia penghulu bagi perempuan itu. Hamba muba'ah tu. Serta wali bagi penghulu tu. Serta wali dia makna kahwin. Mengkahwinkan penghulunya serta walinya. Muba'ah. Maka mengkahwinkan penghulunya jadi mengkahwinkan oleh penghulunya serta walinya. Mana penghulu dia yang berkahwin tapi wali pun tak ada sekali, itu makna gitu. Wali tak ada sekali. Penghulu pun yang berkahwin, yang berkahwinkan penghulunya makna oleh penghulunya. Maka mengkahwinkan penghulunya jadi oleh penghulunya. Penghulu tu fa'il. Penghulu tu jadi fa'il. Penghulu tu jadi itu tapi kena ada juga wali dia. Wali dia sekali. Kadang ba'ah ke? Muba'ah. Wali penghulu tu. Wali tu yang akad nikah. Penghulu tu sekali kerana muba'ah separuh. Dia milik lagi. Maka jika tiada walinya, kalau tak ada walinya, wali bagi penghulu. Penghulu pun tak ada wali. Maka yang madahkan dia akan penghulu tu. Kalau penghulu dia dulu hamba, kahwinkan dia lahnya yang memadahkan dia. Mana penghulu bagi penghulu dia. Jadi penghulu pun dulu pun hamba ke? Ni zaman dulu nampak lah. Zaman lah ni. Penghulu ni hak sekarang ni dulu pun hamba ke? Tapi dah madahkan dah. Lepas tu yang milikkan hamba muba'ah. Muba'ah ni tak madahkan habis lagi. Tak madahkan habis lagi tu. Sebab tu mana kalau tak ada hamba penghulu, wali bagi penghulu pun tak ada. Tak ada lagi. Walinya. Wali bukan wali bagi sahaya. Bukan wali sahaya sini, wali bagi penghulu dia tu. Penghulu tak ada. Wali penghulu tak ada. Mati habislah masalah. Maka yang memadahkan dia akan penghulu tu. Siapa memadahkan penghulu dulu? Tengok kalau penghulu dia, sayyid dia dulu, hamba agak. Maka carilah orang yang memadahkan penghulu tadi. Maka kalau tak ada pula, maka asabahnya asabah bagi yang memadahkan dia. Asabahnya asabah bagi yang memadahkan dia. Begitu pula. Kalau tak ada, barulah maka hakim. Barulah cari hakim sekat tu. Maka hakim ini kalau tak ada. Tak dapat tiada istinaf, tulis dulu. Istinaf. Tak dapat tiada berhimpun dua. Ni tu syarat tadi. Berhimpun dua, mana dua yang berkuasa. Mana syaratnya kalau hamba tu separuhnya separuhnya merdeka dan separuhnya tu hamba, maka tak dapat tidak nak sah nikah itu nak hadir dua, nak himpun dua. Iaitu dia penghulu dengan wali. Penghulu dia merdeka separuh dia, mung siang hari mung bebas. Malam mari khidmat aku, hamba aku. Maka ketika itu hamba tak ada yang nak nikah, dia kena penghulu tu hadir dan juga ada wali bagi penghulu tu hadir. Wali dia hadir mari. Tak dapat tidak berhimpun duanya, jadi dua yang berkuasa, iaitu penghulu dengan wali tu. Maka sah nikahnya, barulah sah nikahnya. Nikah hamba tu. Kalau hadir wali saja tak ada, kalau hadir penghulu saja tak ada. Dia kena mari situ. Kalau hamba mubah, payah ni hamba ni dah. Nak nikah pun susah. Bukan payah masalahnya nak nikah tu. Nak dua hadir. Wali dengan penghulu. Sebab tu dia terserta.
Sebab tu ibarat serta habis. Barulah sah. Dan jika tiada berhimpun, kalau tak himpun, mari salah seorang. Salah seorang hak ada. Maka tiada sah nikahnya, tak sah. Tu dia, tak sah nikah. Dan sahaja likung tu, tiada tu likung. Tiada situ likung. Lepas tu dan, situ ada dan situ. Bukan tiada tak dan. Dan sahaja yang malukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya, harta tiada harus dikahwinkan dengan tiada izin majni alaih. Dan situ. Dan sahaya mubtada. Dan sahaya yang melukokan. Mana sahaya lelaki yang melukokan. Bermula hamba, tu mana ada cara suku. Sahaya mana hamba yang melukokan harta, yang melukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya. Hamba tu dia melukokan. Dia katak kepala orang. Dia pecah anggota orang masalah. Tu mana melukokan? Jenayah. Hamba sahaya yang melukokan. Dia tu melukokan orang. Buat kena orang. Orang mana sifat ada orang? Yang bergantung. Orang tu pula bergantung, berkaitan, berhubungan mengenai dengan raqabahnya. Raqabah bagi sahaya tu. Mana? Raqabah maknanya batet kau dia, raqabah. Murad kata sini mana tubuh badan dia. Dia panggil min idlakil juz wa idlakil kul. Macam musalah. Idlaknya raqabah tekak. Yang naknya adalah tubuh badan dia. Sebab apa ibarat tekak? Kerana hamba dia kerja apa? Dia kerja gagah apa? Gagah tekak. Dia mikul, dia ikut akak barang berat-berat tekak. Sebab tu panggil hamba tu panggil raqabah. Rikab. Tu. Raqabah. Wa'allafati ada pada hamba tu rikab masalah. Mana bergantung dengan tekak di mana tubuh badan dia duk saku pau. Tu. Sahaya yang melukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya. Orang yang bergantung raqabahnya, raqabah bagi sahaya tu. Harta maf'ul bagi meluka. Meluka apa? Harta, jenis harta orang. Bukan ni. Bukan maf'ul bagi maluka ni. Fa'il baginya bergantung. Orang yang bergantung dengan raqabahnya harta. Ada. Orang yang bergantung tu raqabahnya harta. Mana gantung oleh harta. Dabik fa'il bagi gantung. Ini nak jaga molek ni sini payah sikit. Tengok kita mak ibarat dulu nanti kita hurai. Bukan kita baca 4 hurai. Tu bukan cara ngaji pondok. Ngaji pondok tak gitu dah. Kita ngaji pondok bukan baca 4 hurai dah. Dia baca main dulu baru dia hurai. Wi pening bilicin cara tanya lah tarkib kala susun kala dulu. Susun takdir guna baca mana dulu kemudian saku habis tahrirul kalam barulah tahrirul makna. Barulah tahrirul makna. Huraikan ibarat dulu barulah huraikan maksud dia. Tu cara pondok. Sini katanya ilahnya hamba sahaya yang melukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya. Sahaya yang melukokan orang. Melukokan orang tu mana melukokan oleh orang. Sahaya yang melukokan orang yang melukokan orang. Bukan dia tu yang melukokan. Sahaya yang mana lelaki. Sahaya lelaki yang melukokan orang. Melukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya. Raqabah sahaya dabiknya. Kalau raqabahnya raqabah bagi orang tu kan. Melukokan orang yang bergantung dengan raqabahnya orang tu. Harta mana orang ni ada berkaitan dengan no bayar duit. Yang pasti no bayar duit dengan harta panggil. Tu panggil bergantung dengan raqabahnya harta. Mana tubuh badan orang tu adalah no bayar duit. Jadi melukah tu tidak harus dikahwinkan dengan tidak izin majni alaih. Jadi masalahnya contoh katanya Umar. Umar tu hamba. Umar tu adalah hamba orang.
Tiba-tiba jadi kena orang. Jadi kata orang, pecah kepala. Lepas tu orang pesen kena bayar duit. Orang tu ialah kena pesen kena bayar duit. Mana hamba orang juga dah. Jadi kata kepala orang, balas sama-sama hamba. Apabila balas sama hamba, maka hamba nu pun ialahnya pesen dia bergantung dengan rokabahnya harta juga. Harta orang. Berarti maknanya hamba ni pergi dok lawe, dok gocoh dengan sama-sama hamba. Maka hamba seorang lagi maknanya dia tu adalah rokabah dia, tubuh badan dia berkaitan nak bayar duit. Duit kata apa? Nak bayar duit hamba. Tu situ. Sahaya yang melukakan orang yang bergantung dengan rokabahnya harta. Ada. Khabarnya tiada harus tu khabar. Nanti tengok dulu. Tiada harus dia kahwinkan ini oleh penghulu. Tak harus dikahwinkan oleh penghulu akan sahaya yang luka orang tu. Sahaya hak luka orang. Sebab luka orang nak bayar duit. Bayar duit. Lepas tu jadi luka orang pun ialah tubuh badan dia nak bayar duit juga. Dengan tiada izin majni alai tuai dia, majni alai. Majni alai itu mana orang hak dilukakan atasnya. Majni alai itu mereka hak dia meluka tadi tu. Majni alai kena padanya orang hak ya wakat ya pecah kepala tu lah. Majni alai. Tak leh. Tu tak leh. Majni alai mereka yang dilukakan atas dia. Mana orang mangsa lah, majni alai mangsa tu. Mangsa tu. Tak leh nak minta izin majni alai tu. Gapo majni alai yang dilukakannya badal bagi majni alai. Yang dilukakannya maknanya yang kena luka tu. Majni alai. Jika ada pengeluhnya itu apa syarat? Berkatan tidak harus kahwinkan akan hamba tadi melainkan dengan izin majni alaih, iaitu orang yang kena luka tadi. Jika penghulunya papa miskin. Tu miskin. Sebab tu rokabah bagi yang sahaya. Kita baca gini boleh hunur balik. Tu cara kita baca kitab ni. Cara kita baca kitab, dok tengok kitab tak faham nak baca gitu. Kita ulai balik katanya, dan sahaya yang melukakan orang yang bergantung dengan rokabahnya harta. Yang bergantung dengan rokabahnya mana hamba mana sifat tu. Melukakan orang yang bergantung dengan tubuh badan hamba tu, harta. Maknanya hamba melukakan orang ni adalah tubuh badan bagi hamba tu adalah kena bayar duit orang. Jadi katak kepala orang masalah pecah kepala. Atau pergi ataupun pergi ada pergi pecah harta orang masalah, maka harta tu tubuh badan dia ataupun harta dia pun nak bayar lah. Maka hamba tu nak bayar duit. Apabila hamba tu pergi kena orang, makanya tubuh badan hamba sini nak bayar duit. Apabila itu mana tubuh badan bagi hamba tadi adalah rokabah dia bergantung dengan harta, mana nak bayar duit ke orang. Lepas tu boleh tak tok ngulu dia, tok ngulu hamba hak melukakan orang sini, hak jani tadi, jani yang melukakan tu. Jani yang melukakan orang tadi adalah bolehkah penghulu dia nak kahwinkan dia? Tak boleh. Kecuali nak minta izin majlis alih orang tu hak mangsa tu. Sebab apa? Sebab hamba ni kena bayar duit. Pak kalau nikah dah, siapa bayar? Sebab tu maknanya nak selesai dulu. Kalau tak selesai lagi, ya kena dah minta izin. Kalau dah selesai dah bayar siap belaka dah tak apa. Dah. Kalau itu maknanya faham di sini adalah penghulu kalau dia papo tak boleh kahwinkan hamba dia yang kena orang. Dengan tanpa izin bagi majlis alai. Kerana apa? Kerana tak selesai lagi masalah nak bayar duit. Dah. Sebabnya boleh jadi kena jual hamba tu. Hamba kau orang pula ambil duit tu bayar. Kalau tu penghulu tu ada miskin habis. Ya dah. Ibarat dia apa? Ya dah. Kau main ngongek-ngongek ni. Orang tak sing ngaji ni.
Sepatutnya jika penghulunya itu papa, kalau papa, mana kalau ada duit tak masalah dah, boleh bayar. Papa apa? Jadi papa daripadanya bayar harta raqabah tadi tu. Nak bayar tak boleh? Maka jika ada penghulunya itu kaya, maknanya ada duit mampu nak bayar tu bayar tadi tu, bayar duit tadi ni, harus dia kahwinkan dia akan hamba tu, tak apa. Habis, dan jika ada sahaya itu wakaf, tu hamba lagi dah. Tak apa, kita baca cepat-cepat lah. Rugi tak ada tu mana. Dan jika ada sahaya itu wakaf, makna yang diwakafkan. Wakaf ia sahaya tu atas seorang. Jadi mana wakaf khas. Hamba ini penghulu dia wakaf khas. Deh. Aku wakaf hamba ni untuk umum seorang masalah. Tu wakaf khas. Maka adalah yang mengkahwinkan dia akan sahaya siapa ya? Itu hakim. Penghulu dia dah wakaf dah hamba ni. Dah wakaf. Wakaf seorang ya. Maka yang jadi wali mekahkannya ialah hakim. Lepas tu dengan izin yang diwakafkan atas orang tu. Atas yang tu. Iaitu orang dia wakaf bukan penghulu. Contoh katanya lah muhajirin masalah dia ada hamba seorang. Dia wakaf ke kifli. Tak apa nak aku wakaf hamba ni kau omonglah kifli. Ada? Dah. Maka adalah maksudnya hamba tadi nak nikah siapa dia? Jadi boleh hakim. Tapi nak minta izin kifli. Kifli panggil yang diwakafkan atasnya. Minta izin. Tak nak minta izin ke muhajirin dah. Muhajirin dia wakaf dah. Dia tak ada hak dah. Tu. Kerana hak kita kan? Ada wakaf kita, hak kita lah. Deh. Walaupun tak sah jual beli, hak kita dah. Tu jumhur ulama tak sah jual bagi wakaf. Kecuali mazhab Hanafi. Adapun anak murid Abu Hanifah tu ialah rajak dah Yusuf tu. Abu Yusuf tu ilahnya rajak dah. Masalah asalnya katanya sah jual bagi wakaf tu. Akhirnya rajak dah. Abu Hanifah tak. Habis. Dan jika ada sahaya itu yang diwasiatkan. Jadi yang diwasiat oleh penghulu. Wasiat mana pesir selepas tu wafat tu. Wasiat mana pesir selepas mati. Wasiat apa ya? Wasiatkan manfaat bagi sahaya tu. Wasiat bagi seorang dia tanya kalau aku mati, hamba ni mengambillah wa akhir mak. Manfaat tu ibarat manfaat tu untuk akad barang ke, untuk untuk kerja ke, masak ke, tu mana manfaat dia. Bukan buat hamba dah. Manfaat saja. Jawabnya mengkahwinkan dia sahaja itu waris penghulu lah. Bukan orang yang diwasiat tu dak. Haji katanya sebab aku mati hamba ini khidmat ke kifli lah. Ada mu ambil manfaat dengan dia dah. Maka maksudnya hamba tu nak nikah adalah penghulu atau waris penghulu tu, iaitu waris bagi muhajirin tu. Makan asabah dia. Wis. Dan jika ada sahaya itu bersekutu, makna berkongsi. Berkongsi. Kalau berkongsi ramai-ramai. 2 orang masalah penghulu, 3 orang masalah. Pakat beli hamba seekor, seorang, 2 orang masalah. Nak beli seorang tak ada duit. Maka kongsi 2 orang. Kifli dengan muhajirin pakat kongsi beli seekor hamba. Lepas tu siapa jadi wali dia? Kalau nak nikah hamba tu. Hamba kongsi ni tak boleh nak tidur. Kita nak tidur tak boleh. Sebab bukan milik kita seorang. Hamba masyarakat dah. Masyarakat, maka hamba syarikat adalah tak boleh kita tidur. Lepas tu dia tanya jika ada sahaya itu bersekutu, yang ini khabat. Ialah yang mengkahwinkan dia itu kedua penghulunya. Nak 2 orang tu nak 2 orang. Ni kalau 2 orang, kalau 3 orang, 3 orang. Habis. Yang tu khabar tu. Yang maknanya maka yang. Jika ada saya itu bersekutu, yang jadi maka yang. Maka yang mengkahwinkan dia itu ialah kedua penghulunya. Khabar tu yang tu. Habis. Dan jika ada perempuan itu yang dipungut, mana ambil tengah jalan. Pergi kutip budak tengah jalan panggil. Laki. Luqatah. Jumpa budak orang tahu tengah jalan. Dia sapah ke masalah banyak jumpa dia sapah lah ni. Mana pungut ambil. Jadi perempuan itu ialah perempuan yang dia pungut ambil tengah jalan. Khabarnya yang jadi maka yang mengkahwinkan dia itu hakim lah.
Budak kalau kita jumpa dia siapa, dia tung siapa, yang kahwinkan dia adalah hakim kerana tahu mak pak dia mana. Mak pak tahu dah, dia tahu tung siapa dah. Tapi masalah hari ni banyak. Di kampung tak ada pun ada cerita. Anak puan tu nak nikah, dia tak raya ke pak dia. Dia tak malah bos dengan pak dia. Tak raya apa-apa, pak siapa jadi wali dia? Tu hakim jadi wali, masya-Allah ni panggil akhir zaman ni. Ada? Ada kerja orang salafi ni, salafi. Hakim salafi Wahabi ni. Nah, dia tahu pokok dia ke? Dia tahu lepas tu anak tu tak raya ke pak dia dak. Pas ada pak dia dekat ya. Tak raya ke pak dia, boleh anak dah raya ke pak dia. Ada ke pak dia. Kalau pak dia, ada. Lepas tu ada hakim ni nikah, masya-Allah ni. Pak dia ada lagi. Nenek dia ada lagi. Mana boleh? Allahu Akbar. Lepas tu akhir zaman anak syubhat banyak, anak zina, anak syubhat banyak. Ada seorang lagi gini, dia cerah. Apabila cerah tu mak tu marah ke pak dia. Dia marah ke pak dia tak beritahu anak. Anak ni anak siapa? Anak dia tak tahu mana pak dia tak tahu. Pak tak kenal anak dia. Sebab nak ramai ke? Cerah lama dah, baru jumpa tak kenal. Anak seorang mana tak tahu. Sebab apa kan ni nikah pula boleh anak ramai dah. Tahu seorang mana dah anak dia. Nikah tak raya ke pak dia. Masya-Allah. Sebab tu kita jadi hakim dah cidik ni bab ni. Ni berlaku kampung kita sendiri dah. Kita jadi hakim, kita jadi tok imam, kalau sini main hakim. Kita jadi tok imam, no cidik. Tanya mana pak dia, no royak molek, pak tak ada sungguh kau guna. Tanya molek, tanya jelas molek. Kalau tak ada pak, orang puai kita nak tanya jelas molek, tak ada ke mana? Ada tak kenal kau guna ke sebab nikah ni tidak tak sah ke apa gini ni. Tu no amati sikit ni. Kalau jadi tok imam, hati-hati sikit. Dia banyak masalah. Lepas tu kalau ada atau imam tak ngaji kita ni pula. Masalah. Masalah. Tak ngaji kita habis ni. Kita habis ni tak ngaji pula. Lepas tu jangan senang buat jadi tok imam ni. Oh, tanggungjawab besar. Tanggungjawab besar tu hak orang. Kerja ni Allah, tok qadi kata mana banyak akhir zaman ni. Bubut dia di tok qadi, tok imam. Ada. Kalau di Malaysia tak apa, di Malaysia tu je IC ke apa ada apa gini-gini senang dah. IC lepas tu banyak majlis sana pun banyak orang halusi sikit. Ingat molek ni kalau pasal Isa orang minta jadi tok qadi ke mufti ke hati-hati bab ni. Ni main ni. Sebab orang ni amanah orang ni. Sebab tu wali bukan main. Berlaku ni. Mana ialah hakim yang kahwinkan dia ni. Dan jika ada sahaya itu harta kirat. Dia bak jawab ni tengok. Semua tu robot nak ngaji belakang. Kirat. Kirat maknanya akad kirat, muqaradah. Ada muqaradah panggil. Qaradah nak utang, asal mana qaradah utang? Qardun ke? Layak kurai qardun tu. Kalau mana utang, kirat. Apa mana kirat? Kita ada duit. Akad kirat maknanya akad berniaga. Akad kirat dia panggil akad berniaga modal kita orang lain buat kerja. Kitanya ada duit, tak pandai kerja ke masalah ataupun ialah tak luar ke. Orang tu adanya pandai pandai berniaga ni pandai tapi modal tak ada. Kita beri duit. Ni ambil duit ni 10,000 yen ni mungkin nego lah. Panggil akad kirat. Untung aku bagi sekian-sekian. No jelas untung tu. Jangan tak apa dah nanti untung kita hanya tu untung banyak kita bagi banyak, untung sikit bagi sikit tak boleh. Islam no tak syak dah untung tu berapa. Lepas tu kita nak bagi suku dah. Nak bagi luar tapi no tetap dulu. Berapa nak bagi? No tetap jelas. Kerana ialah pengupah no jelas. Sebab tu pawah tak sah tu. Jam ulama kata pawah bagi tak sah. Pawah padi, pawah lembu tak sah. Sebab apa? Sebabnya ilahnya gaji tak tetap. Boleh anak yang pertama beranak, anak itu lembu, anak yang pertama bagi kamu. Beranak kalinya akhir, iaitu yang kedua barulah bagi tuai masalah. Lepas tu anak tu kadang beranak, kadang tak. Bina beranak. Tak tahu. Lepas beranak pula, ni masalah. Sebab tu ialah pawah tu ada jumhur ulama tak sah. Pilih Imam Nawawi dah ada. Maka sama kan ni bab kirat. Kirat kitanya ada duit, kita biar orang kerja tu kat kirat. Di bawah hamba ini adalahnya milik kirat. Dia beli hamba ke? Kita beli hamba berniaga. Beli hamba berniaga, beli mari tak kedah, beli mari tu supaya beli mutu dah. Hamba tu buat supaya mutu dah. Beli hamba mari tak rumah, beli tak rumah. Siapa mari beli tak itu. Berarti hamba tu hamba kirat.
Jika sahaya itu harta kirat, atau kita menego tu, kita menego lagi, hamba tu buat mata pendegaan. Harta kirat. Pahalah mana kirat ke apa dia? Kirat tu seolah kita bagi orang lain buta duit. Seolah-olah gitu kirat qarada tu. Qardan hasanah tu. Ayat Quran lagi ada kan? Tuhan buta kita dulu. Mana dunia ni Tuhan tak balas lagi, Tuhan buta dulu. Seolah gitu nah. Mana kita beri duit ke orang, buat nego, panggil kirat. Jadi hamba tu kena badannya harta kirat. Mana kita beri hamba ni untuk nego. Gini nya muhajir kita ada hamba 10 ekor. 10 orang masalahnya. Gini ya kifli. Aku beri hamba aku ni 10 orang ni mungkin nego lah. Jual beli ke apa nya atas mung lah. Kifli pun tu hamba pergi jual, dapat untung, beli pula, dapat untung beli pula. Tu. Tiba-tiba hamba sini masuk dalam harta tu. Atau nego tu. Yani bagi labo. Tu maknanya tu tafsir mana kirat. Tafsir kirat mana akad bagi labo. Bagi maknanya bagi tu. Dah tulis tu. Bagi maknanya akad membagikan. Atau membagikan labo untung. Dah bagi untung je main. Akad bagi untung maknanya mungkin kerja dapat untung sekian-sekian aku bagi. 30% ke? 50% ke? No jelas. Maknanya kalau ada tu 50% keuntungan. 40% keuntungan misalnya. Ini akad kirat. Tiba-tiba mana hamba ini adalah harta kirat. Apa nak kirat? Bagi labo maknanya nego untung, pakak bagi labo untung tu. Modal tu untung hak kita bagi tu. Maknanya 50%. Kalau untung 5,000, mung 2,500, aku 2,500. Kalau 300, 150 seorang masalah. Ikutlah berapa peratus atas perjanjian tu. 10% ke 30% tu berjelas situ. Peraturan jelas. Yang ni tak apalah untung banyak aku banyak, untung sikit-sikit tak boleh buat gitu. Tak apalah mengenego rasa pusing tu aku tak rasa pusing dah. Banyak kita gitu. Mengenego untung tak apa aku bagi dah. Tak rasa pusing buat ni. Tak rasa pusing tak boleh no jelas. Berapa peratus nak bagi kat aku. No jelas itu. Sebab pelokal lah lain pelokal kan. Pelokal jual tanah jual apa ni. Berapa peratus. Khabarnya yang jadi maka yang tu marka yang tu. Sebab apa ayat situ? Pertama, maka yang mengkahwinkan dia akan sahaya harta ikrar itu ampunya harta tu harta. Bukan orang nego. Bukan orang nego, bukan kifli. Kifli itu orang negonya. Tapi muhajirin tu dia masalah. Tu yang punya harta tu dan tidak berkehendak. Jadi tidak kehendak pada nak sah nikah. Tidak berkehendak mana tidak hajat nak sah nikah itu kepada izin ambil orang kerja bekerja dak. Tak minta kifli. Siapa ambil jawab tu tafsir. Yakni yang bernega dia. Dah tak ada syarat lah. Khabar-khabar haji nikah pula dah. Mana hamba mu aku nikah dah. Apa tak beritahu aku. Mu tak ada hak mau kerjanya. Tak syarat. Habis. Dan tiada harus ni ada. Dan tiada harus bagi menggadai itu. Dan tiada harus mana tidak sah. Bagi yang mana tuai yang menggadai. Gada mana rohin. Tidak harus bagi rohin yang menggadai tuai itu. Mengkahwinkan sahaya yang digadaikan dengan tiada izin orang yang digadaikan tak ada. Tu dia. Tak sah. Yang menggadai itu rohin. Jadi rohin dah ingat. Bak jual bak tu bak rahnun. Babu rahni. Bak gada ini kita nampak banyak kita silap. Bak gada. Gada kita gini, masalah. Aku tak ada duit ni. Ada. Gini lah aku tu gada telefon ni 100 riyal. 2-3 hari lagi aku mari tubuh lah. Aku mari bayar balik. Gini lah. Aku gada. Tak sah. Bukan gada gitu. Gada maknanya kita butir dulu. Aku butir duit kamu 1,000 riyal, 100 riyal, masalah. 200 riyal masalah aku butir dulu. Rahnu maknanya kita nak akad hutang dulu. Aku butir, aku minta butir duitmu 100 riyal. Dalam masa tempohnya seminggu ke apa hari ke aku bayar balik. Kalau mu tak percaya ni ambil dah. Ni untuk buat gadai. Tu gadai ni mana untuk buat teguh. Bukan aku gadai tadi. Dah kita butir, minta butir Haji ni aku minta butir 100 riyal ni aku tak ada duit ni. Sebab dia pun apa tak apa gini kalau mu tak harap ambil ni buat gada. Mana gada tu maknanya benar untuk buat teguh percaya kepercayaan di antara kita dengan dia dengan marhun. Ada marhun alai.
Deh. Tu rahin maknanya rahin adanya tuai bagi. Tuai bagi. Masalah gada tuai bagi manfaat. Tapi orang tu helah, ada cara helah dah. Dia minta izin, minta apa. Banyak orang gada getah masalahnya. Kalau kita ni gada getah. Tak ada duit gada getah. Gada tekah apa tu? Deh. Gada getah kita pergi gerai lah. Gerai tanah. Ni getah ni. Aku butuh duit kamu 100,000 kok masalahnya. Dia masuk sekian-sekian ni aku bayar balik. Ni gerai getah ni. Untuk buat gada lah. Untuk buat pinjam lah. Ada buat gada. Anu pun ambil. Bawa ambil pergi tu getah gerai tu. Gerai tu je tu. Lepas tu getah tu gua boleh ke aku nak noreh ni? Dia mau ni hak minta dia mau hak pergi gada tu. Bukan tuai bagi tu. Tuai orang pergi gada tu. Gua tak apa ikut mu lah. Maka dia mau ni wi tu bukan lillah tu. Dia tak ada duit dah. Tiba dia punya wi pula. Wi tu kerana kita minta je. Kalau tak wi, takut dia mau tak wi putih. Di mana wi tak lillah walaupun hukum haruh. Cara hilah itu humur tapi tak berkat. Tak berkat. Kerana apa? Kerana orang bagi kitanya bukan lillah. Dia tu bagi dengan terpaksa bagi. Bukan lillah, maka bagi orang wi tidak lillah, tak berkat, tak sarawak lah benda ni. Tak berkat. Dah boleh duit pun tak ada. Lepas tu bawa kita dok gada je putih kitanya sebulan. Kita gada kitanya nak orang sebulan dah ambil manfaat tu. Tak manfaat tu kita ambil lah, minta izin dah. Tapi dia mau bagi bukan lillah pun. Balik itu kita dok guna sebulan dah. Lepas tu sampai masa dia mau balik duit kita penuh. Lepas kita dah hasil manfaat orang tu. Sebab tu hilah itu walaupun katanya harus tapi tidak berkat. Tidak berkat. Kalau memang kalau paksa mula dah katanya syaratnya tu riba dah. Mana nak gada boleh tapi getahmu aku nak ke. Kalau syarat gitunya memang haram dah riba. Dia syai hilah lah ni. Ataupun ni tak apalah aku reda lah apa aku getah ni aku izinmu lah aku halal kamu lah namun nak noreh lah. Ada. Itu maknanya lah bina tak lillah pun. Bina mari pak rupanya lillah tu zahir tu tak. Mana zahir tu lillah tapi hakikat tak hal. Mana tiada harus bagi yang menggadai tu itu. Rahin. Orang menggadai mengkahwinkan sahaya jadi marhun. Hamba dia. Hamba mana yang dia gadaikan nikah si taluk dengan tidak izin orang yang dia gadaikan mana orang murtahin. Mana tu murtahin orang pergi gada tu. Orang pergi gada tu. Nak tak minta izin dia tak boleh. Contoh muhajirin tak ada duit pergi gada hamba kepada kifli. Ada gada. Lepas tu ialah kifli tu main murtahin. Jangan pergi gada. Bagi itu bagi muhajirin. Makanya ialah muhajirin nak nikah hamba dia tak boleh kecuali minta izin padanya kifli dulu kerana kifli murtahin. Yang pergi gadai maka adalah minta izin dia. Wis. Dan jika ada ia sahaya itu diwati oleh penghulunya maka tak dapat tiada kemudian beristibraknya. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabb ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sallallahu rabb wa ala alihi